Soalan 8 ialah soalan kecerunan dan luas di bawah graf. Kalau kita tengok graf yang kita ada ini ialah graf laju masa. Apa maksud graf laju masa? Graf laju masa bermaksud daripada sini makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju. Lepas tu dia melintang ni, yang rata ni. Yang rata ni maksudnya dia maintain kelajuan dia. Maksudnya laju dia seragam. Dia maintain kelajuan dia daripada 4 sampai 6. Lepas tu dia makin lama makin laju balik. Makin lama makin laju, makin lama makin laju sampai sinilah. Okey. Kita tengok soalan dia. Dia kata soalan A, nyatakan tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam ialah laju yang saya cakap tadi, yang dia maintain. Dekat mana dia maintain? Maintain yang rata ni. Yang rata ni, kalau dia tanya laju, berapa laju dia? Laju dia ialah 20. Maksudnya dia maintain 20 sahaja. Tapi soalan ni, dia tak tanya tentang laju. Soalan ni tanya tentang masa. Jadi, untuk masa, apa yang kita buat ialah, kita tengok yang dekat sebelah sinilah. Sebelah sini ni berapa ni? Ini ialah masa. Berapa beza masa dia? 6 tolak 4. 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Tulislah. Jadi soalan A, 6 tolak 4 kita dapat 2. Ini ialah jawapan untuk soalan A. Mudah saja. Untuk soalan B, dia tanya hitung kadar perubahan laju zarah itu dalam tempoh 4 saat yang pertama. 4 saat yang pertama ni dekat mana? 4 saat yang pertama ialah, kalau pertama ni maksudnya dari awal, dari kosong lah. 0 hingga 4. Maksudnya graf yang ini. Ini ialah 4 saat yang pertama. Kawasan ni, maksudnya kita fokus pada graf ini sahaja. Okey. Kalau dia kata 4 saat terakhir, kalau 4 saat terakhir maksudnya kawasan ni lah. Kan? Kawasan ni maksudnya graf yang ini. Tapi dia cakap 4 saat yang pertama. So yang ini. Yang ini sahaja. Yang lain kita jangan hiraukan. So untuk soalan B, dia kata kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju kalau nak cari ialah laju bahagi dengan masa. Laju bahagi dengan masa. Sama dengan, kalau kita tengok graf kita ni, kalau kita nak cari laju, maksudnya kita akan tengok yang tegak ni. Ni, yang tegak ni. Daripada sini sampai bawah ni. Berapa ni? Daripada sini sampai sini berapa tinggi dia? Tinggi dia ialah 20. Macam mana dengan masa? Masa ialah yang bawah ni. Daripada sini sampai sini. 4 tolak 0, kita dapat 4. So, kalau kita tekan kalkulator, 20 per 4, sama juga 20 bagi 4 lah. 20 bagi 4 kita akan dapat 5. Okey. Kita boleh juga cari kadar perubahan laju dengan cara mengira kecerunan. Mengira kecerunan maksudnya garis ni, kita ambil ni ujung ni apa koordinat, ini apa koordinat. Yang ujung sini, koordinat dia ialah 0, 0. Saya tulis sini 0, 0. Kalau yang ujung sini, koordinat dia ialah 4, 20. 4, 20. Ingat ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. Jadi yang ini dululah, 4 dulu, lepas tu 20. Macam mana kita nak kira kecerunan? Y tolak Y per X tolak X. Y yang belakang, X yang depan. So 0 tolak 20. 0 tolak 20 per 0 tolak 20 per 0 tolak 4. Okey. Kalau kita tekan kalkulator, berapa kita dapat? 0 tolak 20 per 0 tolak 4. Kita dapat 5. Sama juga. Okey. Untuk soalan C, dia bagi tahu purata laju untuk keseluruhan pergerakan dalam 10 saat.
Purata laju keseluruhan bermaksud daripada awal sampai habis, kan? Semua sekali lah. Purata keseluruhan dia ialah 18.4. Dia suruh kita cari nilai V. Untuk cari purata laju keseluruhan, kita kena tahu laju dikira dengan guna formula jarak bahagi dengan masa. Untuk soalan C, kita kena tahu laju asalnya daripada jarak bahagi dengan masa. Okey. Masalah sekarang ialah kita ada masa. Masa tak ada masalah. Masa memang ada kat sini. Tapi ini laju, bukan jarak. Kita nak jarak sekarang ni. Jarak hanya boleh kita dapat dengan mengira luas di bawah graf. Luas di bawah graf bermaksud kalau graf kita yang ini, maksudnya bentuk dia apa ni? Bentuk dia segitiga. Kalau graf kita yang melintang ni, graf kita punya luas bentuk segi empat. Ini ialah bentuk trapezium. Kita kena kira luas. Ni ada 1, 2, 3 ni. Okey. Saya keluarkan dulu yang segitiga ni. Untuk yang segitiga ni, dia punya tinggi ialah 20. Dia punya tapak dia ialah 4. 4 dengan 20. Okey. Untuk seterusnya, bentuk segi 4. Untuk bentuk segi 4, tinggi dia ialah 20. Dia punya tapak ialah 6 tolak 4. Tapak dia ialah 2. Okey. Yang last sekali ialah trapezium. Trapezium. Yang tinggi ni, yang sebelah ni sini, yang tinggi ni kita tak tahu. Tinggi ni ialah V. Yang ini, tinggi dia ialah 20. Tapak dia ialah 10 tolak 6, kita dapat 4. Tiga-tiga ni, kalau kita tambah, kita akan dapat jarak. Okey, jadi yang pertama, saya kira luas yang segitiga dulu. 1/2 darab tapak darab tinggi. Dapat 1/2 darab 4 darab 20. 1/2 darab dengan 4 darab dengan 20. Saya dapat 40. Okey. Ini yang segitiga. Sekarang yang segi 4. Segi 4 senang. Tapak darab tinggi. 2 darab 20. Saya dapat 40. Okey. Selesai yang segi 4. Saya kira yang trapezium pula. Untuk trapezium, 1/2 darab. Yang pendek ni, tambah yang tinggi. 20. Tambah V. Darab dengan tapak dia ialah 4. Sama dengan. Okey. 1/2. Saya darabkan dengan 4. Saya akan dapat 2. Okey. Bila kita ada bracket macam ni, apa yang kita buat ialah 2 darab 20. Saya dapat 40. Lepas tu 2 darab V. Saya akan dapat 2V. Okey. Seterusnya, apa yang saya buat ialah saya tambah ketiga-tiga ni. Saya akan dapat jarak keseluruhan. 40 tambah 40 tambah 40 tambah 2V. Sama dengan 40 tambah 40 tambah 40 tambah 2V. Ni, yang nombor ni semua boleh tambah. 40, 40, 40. Dia akan jadi 120. Ini akan jadi 120 tambah dengan 2V. 2V ni. Okey, ini ialah jumlah jarak. Apa formula kita tadi? Formula kita tadi ialah laju sama dengan jarak per dengan masa. Okey, maksudnya saya tulis sini jarak per dengan masa, kita akan dapat laju. Sama je lah kan? Kita tulis terbalik pun sama juga. Sama je lah. Yang ni dengan yang ni sama. Okey, jarak kita ialah 120 tambah 2V. 120 tambah dengan 2V. Masa ialah masa keseluruhan kita. Masa keseluruhan kita ialah 10. Daripada awal sampai habis ni. Ni masa 10. Jadi kita tulis sini 10 sama dengan berapa laju kita? Laju kita ialah 18.4. Okey, 18.4. Okey, sudah? Okey.
Bila sampai sini, apa yang kita buat ialah 10 ni akan naik atas, dia akan jadi darab. So 120 tambah 2V sama dengan 18/4 darab 10, kita akan dapat 184. Okey. Saya tak muat, jadi saya akan pindah ke sebelah ni. 2V sama dengan 184. 120 pindah belakang, jadi negatif 120. 2V sama dengan 184 tolak 120, saya dapat 64. 64. V sama dengan 64 per dengan 2. 2 turun bawah. Okey. V sama dengan 64 bahagi 2, saya dapat 32. Sudah? Jadi kita dapat nilai V kita.